Kitab Pati Paridah, muka surat 48. Surat 48, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 48, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Muhammadur Rasulullah, itu tajuk dia. Muhammadur Rasulullah. Erti Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Yakni mengaku kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh jadi rasul dan benar hadisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah ini adalah syahadah yang kedua. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, sama ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Jadi sekarang ni masuk di syahadah yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekarang ni bicara syahadah yang kedua. Yang terdahulunya syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, terkandung di dalam syahadah yang pertama 41 sifat. 41 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang nak pergi pula kepada syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, terkandung di bawahnya 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 9. Jadi 9 ni terkandung di dalam syahadah yang kedua. Jadi pembicaraan aqaidul iman yang 50 terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Kemudian aqaidul iman, simpulan iman hak 50 ni atas jalanan yang masyhur kaedah sifat 20. Kalau pergi kepada jalanan Imam Asy'ari sifat 13, yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah adalah 36. Speka masjid ada. Ini pakai speka original. Tak apa belakang. Speka original tak apa. Speka masjid tak ada ni. Ini speka original. Tak siapa deh. Orang zaman dulu ngajar ke mana? Orang zaman dulu kan ngajar dengan speka original kan, dengan suara dengan suara asal lah. Jadi tak tahulah masjid ni ingat kecuti dah ke macam mana, wallahu alam lah. Tapi hak minggu lepasnya kita jelas dah. Makna hari ni masih lagi ada kuliah. Kita cuti insya-Allah hari Sabtu selepas raya. Jadi kalau kita cuti Sabtu sebelum raya, jadi Sabtu selepas raya kena ngajar dah. Tambahan pula hari Sabtu hari ni masih lagi di bulan Ramadan. Raya Isnin ataupun Selasa, lambat lagi. Jadi kita maklum dah minggu lepas. Makna hari Sabtu ni masih lagi ada kuliah. Saya pun telefon dah tadi dengan pihak masjid tapi tak siapa lagi. Atau wallahu alam lah macam mana.
dak kita ni kalau boleh nak tepat dengan waktu. Nak tepat dengan waktu. Waktu kita pukul 9 lah. Gitu. Sebab saya ngaji untuk guru sayanya, waktu sangat dijaga. Waktu bermula kuliah sangat dijaga. Waktu habis kuliah pun sangat dijaga. Makna Tok Guru biasanya kalau kata berhenti pukul berapa lah. Dia tak lajuk. Bukan kalaulah Tok Guru dah sedar pukul berapa. Jadi lajuk. Kita tak maklumkan bahawa waktu sudah habis. Dia akan tegur lah. Dia kata kenapa tak beritahu? Lewat dah tu. Makna pada ni. Makna bukan waktu mula masa saya ngaji dahulu. Waktu berhenti pun. Makna kalau macam kita ni 10.30. 10.30 lah. Dia tak boleh lebih-lebih. Lebih seminit dua tu extra time tu. Extra time dah tadi kita lewat dah 2 minit. Jadi extra time-nya 2 minit. Lepas tu ni extra time lagi ni dak jalan molek lagi ni. Mungkin extra time tu 5 minit gitulah. Tapi bukan kata waktu bermula. Bukan waktu berakhir pun memang tepat-tepat. Maknanya kalau kita terlewat tunggu terlewat berhenti, tidak dimaklumkan kita pelajar ni, memang tunggu akan bunyilah. Kenapa tidak maklumkan bahawa waktu sudah habis. Dia tegur. Maknanya kita kena maklumkan. Sampai waktu dah misalnya. Tapi kalau kita maklumkan baba 10.30 dah contohnya. Kita maklumkan. Dia tanya pula. Oh, nak pergi mana dia tanya? Dia tanya pula. Nak pergi mana lorak-lorak? Duduk depan tu kena lah. Tak beritahu, kenapa tak beritahu? Baba, 10.30 dah. 10.30 dah. Bapa lorak sangat nak pergi mana dia tanya? Pada waktu habis dah. Gitu biasa, ada benda gurau. Jadi saya masa belajar tu terdidiknya begitu. Belajar kat segi riak saya atau program Jadi masa belajar tu jadi lekat gitu. Waktu bermula, waktu berakhir. Jadi payah sikit lah. Jadi dah apa lekat benda apa? Lekat tabiat mungkin. Dia kadang-kadang orang ni dia kata ni jam tu pukul Melayu. Dah. Kalau kata pukul 9 Melayu. Apa maksud dia tak tahulah. Pukul 9 Melayu ni kadang-kadang pukul 9, kadang-kadang lewat. Ada. Masa saya ngaji tak gitu. Memang Tok Guru sangat-sangat jaga waktu. Sangat-sangat jaga. Jadi kita pun usaha nak jaga waktulah. Jadi sekarang ni masuk di syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Syahadah yang pertama, la ilaha illallah, terkandung di bawahnya akan dua makna, istighna dan iftikar. Istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada tiap-tiap yang lain. Iftikar, berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi istighna dan iftikar inilah makna kepada ilahun. Makna uluhiyah. Ilahun, uluhiyah. Ilah ni sembahan yang sebenar. Ilah dengan makna al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, tu ilahun. Sebab tu terjemahan biasanya lah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Perasan duduk di situ, dia terjemahan tu agak panjang. La ilaha illallah. Di terjemahan biasanya
tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahan yang sebenar tu terjemahan kepada ilah. Apa dia ilah? Al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sebab itulah dari segi bahasa perkataan kita boleh gunakan, tapi bagi kita hak contohnya batu hak manusia buat tu memang kita tak sebut sebagai Tuhan. Sebab Tuhan ni terjemah pada ilah. Ilah ni adalah sembahan yang sebenar. Jadi batu tu bukan sembahan yang sebenar, kita tak akan panggil Tuhan. Kita tak akan kata tu Tuhan orang kafir. Pada ni bagi mereka panggil Tuhan, mereka panggil lah Tuhan. Tu bagi mereka. Tapi kita tak akan panggil Tuhan. Sebab tu kalaulah kita pergi ala ke tupak, kita akan lalu ada sembahan batu tu. Hak besar pun ada. Hak netang apa? Hak netang ke mana? Hak mana? Hak nyenggeng. Apa ke? Nyenggeng bagi tau. Baring ni gining. Bukan dia nyegeng tau, bukan baring tau. Ngiring. Dia nyenggeng kau ni nyenggeng. Ngiring nyenggeng tak sama. Gini. Duduk gini. Dia panggil apa ni? Ngiring. Nyenggeng. Kita ada nyenggeng. Ada nyenggeng. Kau ni nyenggeng. Jeng-geng. Warna pulak jeng-geng. Jadi kalau kita lalu kok tupak tu, kita akan jumpa hak batu pesen besar gitu. Jangan pula kita pergi royakkan anak kita, tu Tuhan mereka. Jangan. Sebab apa? Tuhan ni sembahan yang sebenar. Itu bukan sembahan yang sebenar. Pada ni kita tak boleh kata Tuhan. Mereka kata Tuhan, itu mereka. Kita ada nak halang hak mereka. Kita ada hak mereka. Tapi kita nak kata, tu Tuhan, mereka. Lepas tu jumpa pula tempat yang lain, ini Tuhan, mereka puak lain pula. Jumpa tempat lain, ni Tuhan, mereka lain pula. Jadi anak kita faham, ada Tuhan masing-masing. Dah kita sebut Tuhan dah ke? Tuhan ilahun adalah sembahan yang sebenar. Pada ni kita dilarang cerca agama yang lain. Bukan kerana kita toleransi terima agama lain, bukan. Kita dilarang cerca untuk mengelakkan agama kita dicerca balah. Bukan kata toleransi. Dah. Dalam agama tidak ada toleransi. Tapi kenapa kita dilarang mencerca agama lain? Untuk menyelamatkan agama kita daripada dibalah cercaan. Bila kita cerca agama mereka, mereka akan cerca agama kita. Lepas tu kita dilarang, agama kita melarang mencerca agama lain. Bukan toleransi dengan bahawa kita terima, bukan. Bukan. Ada ni. Jadi kalau kita beritahu anak kita itu Tuhan satu puak, itu Tuhan satu puak, itu Tuhan satu puak, akhirnya anak kita ingat Tuhan masing-masing. Tak. Ilah adalah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Baru kita panggil Tuhan. Kalau batu kita tak panggil Tuhan. Tapi kita nak cerita macam mana kepada anak kita kalau lalu di tempat yang besar seumpama tu, batu yang besar seumpama tu. Kita beritahulah pada anak kita. Ni mereka ni orang kafir. Tuhan yang sebenar dia tinggal. Dia ambil batu pergi sembah. Batu dia buat. Lepas tu dia sembah pula. Kita tak kata depan mereka. Kita beritahu pada anak kita yang sebenarnya macam mana. Ada ni. Kita bukan kata depan mereka. Kalau kita kata depan mereka, mereka akan kata balah. Sekarang ni kita tak kata depan mereka. Kita beritahu pada anak kita.
Kalau anak kita tanya, tu apa benda besar gitu tu? Itu batu. Orang kafir punyalah sesat, dia tinggal sembahyang Tuhan yang sebenar Allah Subhanahu wa taala, dia pergi buat batu, dia pergi buat, lepas tu dia pergi sembah. Mana apa ni? Ni mana orang kafir yang diperdaya oleh syaitan dan iblis. Kalau tidak bertaubat dengan mengucap dengan syahadah, puak mereka akan kekal dengan ke Allah Subhanahu wa taala. Kena cerita gitulah. Jangan ada jenis apa pelura apa. Ini cerita lama lah ni. Rasmi inilah adalah hok kafir tu lagi sami. Yang bercakap ni orang Islam. Agama betul belaka, masuk syurga dengan jalan masing-masing Allah. Agama ni betul belaka sebab agama nak kepada kebaikan belaka. Tak ada agama yang menggalakkan kejahatan. Agama semua nak kebaikan. Jadi agama ni betul belaka, masuk syurga belaka, tapi dengan jalan masing-masing. Ni bukan belaka ni. Orang cakap ni orang Islam. Ni cerita zaman dulu lah ni. Mana ada dah pesen ni. Pelura-pelura sekarang ni agama sama ni. Sama telah lah. Mana kita kena cerita sebenar-benarnya macam mana. Jangan kita sebut tu Tuhan mereka, tu Tuhan mereka. Tuhan ilah adalah sembahan yang sebenar. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilah sembahan sebenar ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Itu sembahan yang sebenar. Tuhan yang sebenar, sembahan yang sebenar, bersifat dengan istighna dan iftikar, pastilah Tuhan Tuhan yang sebenar bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi yang kita duk bicara sifat 20 ini atas jalan tafsil adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar, sembahan yang sebenar, yang sifat kesempurnaan yang banyak tu kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Hak 20 ni secara tafsil. Jadi hak 20 ni 11 masuk di bawah istighna, 9 masuk di iftikar. Ini hak kaedah jalanan sifat 20. Jalanan untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang sebenar, yang kita syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Ini bicara nak mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan sebenar yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, yang mana ini saya sebut dah berulang kali, walaupun sifat wahdaniyah masuk di bawah makna iftikar, tetapi asas pembicaraan mengenal akan Allah sembahan yang sebenar adalah wahdaniyah, keesaan. Wahdaniyah ni mari daripada la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, illallah isbat. Didatangkan nafi dan isbat bawa pada hasar dengan makna Allah jua Tuhan, Allah sajalah Tuhan, Allah hanyalah Tuhan, hanya Allah Tuhan. Itu ambil daripada la ilaha illallah. Jadi apa ni asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Hak mana keesaan pada perbuatan, memang saya selalu tekan dan titik beratkan hak keesaan pada perbuatan. Memang saya sangat tekan, saya sangat ulang-ulang keesaan pada perbuatan untuk memastikan tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang mana dahulu dalam kitab Pati Paridah ni didatangkan keesaan pada perbuatan dua makna. Ternapi tertolak dua kesyirikan. Sama ada kesyirikan kan muttasil
sama ada kesyirikan namanya kam munfasil. Itu adalah kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan mana ni pada perbuatan hukam munfasil, itu kafir ijma' ulama. Orang Islam, kita bicara bab iman, mensyirikkan Allah pada perbuatan atas jalan infisal, atas jalan berasing-asing, tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan Allah, itu kafir ijma' ulama, imannya tidak sah. Islam hanya pada zahir sahaja, tapi di sisi Allah kafir, kekal neraka selama-lamanya. Berpuasa, bersembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, tidak sah sama sekali. Bukan tidak diterima, bukan tidak sah sama sekali. Kita untuk pastikan puasa kita sah, sembahyang kita sah, penekanan hanya terkadang pekoh. Untuk sah ibadah kita bukan hanya pekoh, penekanannya adalah iman dan pekoh. Penekanan dua, untuk sah sembahyang, untuk sah puasa, untuk sah sembahyang, penekanannya adalah bab iman dan bab hukum pekoh lah juga. Tapi bukan pekoh saja. Untuk sah ibadah kita, untuk sah puasa, untuk sah sembahyang. Maknanya kalaulah berpegang mensyirikkan Allah secara infisal, maknanya langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah, itu imannya tidak sah, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pegangan daripada bermula dari umur baligh, maknanya dia baligh sebagai orang Islam tetapi kafir di sisi Allah, tidak pernah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mensyirikkan Allah pada perbuatan hak infisal, hak berasing-asing. Ingat dah dahulu, kam munfasil pada perbuatan berasing-asing, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Contoh kitabnya, pisau memutuskan secara sendiri-sendiri, secara tabi'i semula jadi, langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Api sama, menghanguskan sendiri-sendiri, langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Itu contoh kitab. Samalah dengan nasi ke, air ke, obat ke, semua perkara. Berlaku semua perkara tu tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Hak ittisal, hak kam muttasil itu berhubung. Infisal berasing-asing. Bahagian Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Memutuskan tak ada Allah, itu semata-mata pisau. Menghanguskan tak ada perbuatan Allah, semata-mata api. Mengenyangkan tak ada perbuatan Allah, semata-mata nasi. Menghilangkan dahaga tak ada perbuatan Allah, semata-mata air. Itu infisal, berasing, tidak ada berhubung pun dengan perbuatan Allah. Hak tu mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak kafir ijma' ulama. Hak ittisal ni, hak kan muttasil pada perbuatan, ittisal di berhubung. Memang pisau yang memutuskan, bukan Allah, tetapi dengan tajam yang Allah bubuh di mata pisau. Ada bahagian Allah, ada bahagian Allah. Tapi memutuskan memang pisau, bukan Allah. Tetapi walaupun pisau memutuskan dengan kuat, dengan kekuatan tajam yang Allah bubuh di mata pisau, itu ittisal, mana berhubung. Ada berkongsi, dia panggil berkongsi, bersyarikat. Bersyarikat terpanggil syirik. Berpakat orang panggil, bekerjasama. Perbuatan Allah separuh letak tajam di mata pisau, habis perbuatan Allah. Jadi memutuskan perbuatan pisau dah, bukan perbuatan Allah. Tapi ada perbuatan Allah di situ. Tajam tu perbuatan Allah yang letak. Panah di api Allah yang jadikan. Lepas tu apa di nasi di air tu, yang jadi di nasi tu boleh menghilangkan lapar, di air tu boleh menghilangkan dahaga. Tuhan letaklah tu. Sebab di nasi di air tak sama. Kita dahaga, apa? Dahaga ngat-ngat orang panggil. Dahaga orang ulur nasi, di tepi ya. Sebab apa? Lekat nanti. Dah dahaga ulur nasi. Kalau dimakan juga nasi itu, hilang tak dahaga? Tak akan hilang.
Apa beza kandungan yang Tuhan letak dalam nasi dengan kandungan yang Tuhan letak dalam air? Ada beza lah. Jadi sekarang ni Tuhan letak apalah panggil apa? Khasiat ke apa? Kandungan di nasi. Allah jadikan, Allah letak kandungan di air, Allah jadikan sampai masa nasi tu sendiri yang mengenyangkan, air itu sendiri yang menghilangkan dahaga. Ini ittisal, bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain, ini perbuatan makhluk. Hak ni khilaf pada kafir. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan, khilaf pada kafir. Satu pandangan kafir juga, tapi pandangan muktamad tak hukum kafir. Bila tak hukum kafir, puasanya sah, semayangnya sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab berakidah yang sesat, berdosa besar yang malaikat catat setiap saat walaupun dalam berpuasa, walaupun dalam sembahyang. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sah, tak kena qada kemudian sekalipun. Ini hak mengesakan Allah pada perbuatan, dua makna, ternapi tertolak, dua kesyirikan, sama ada secara infisal ataupun secara ittisal. Ini memang kena ulang. Memang zahirnya memang perbuatan makhluk. Dengan pisau lah putuh, dengan pisau lah luka, dengan api lah hangus, dengan api lah panas, dengan nasi lah hilang kenyang kitanya, dengan air lah hilang dahaga kitanya. Itu zahir. Tapi semua yang berlaku keesaan pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Semua perkara Allah Ta'ala buat. Walaupun perbuatan tu dipanggil perbuatan kita, dipanggil perbuatan ikhtiari. Ni perbuatan kita ni. Kita memilih, kita melakukan. Kita memilih, kita melakukan. Itu dia panggil perbuatan kita ikhtiari. Panggil apa ikhtiari ni? Bangsa pilihan. Bangsa ni bukan bangsa Melayu, Cina, bukan ni. Dia bangsa, nisbah orang panggil tak? Bangsa ni nisbah. Ikhtiariyun, ia nisbah tu. Jadi dibangsakan kepada pilihan. Tapi bangsa bukan bangsa tadi. Kita nak sebut macam mana? Ikhtiariyun yang dinisbahkan pada pilihan kita. Gitu. Yang dibangsakan pada pilihan kita. Ni, ikhtiari belaka ni. Ikhtiari belaka ni. Kita memilih untuk datang ke Masjid Bukit Payung, kita memilih untuk duduk, itu kita yang memilih dan kita yang melakukan. Itu dipanggil perbuatan ikhtiari. Perbuatan ittirari. Alif, dot, to, ra, alif, ra, ya. Ittirari. Alif, dot, to, ra, alif, ra, ya. Ittirari. Ittirari ni tersepak, terjatuh. Berlaku satu-satu perbuatan, iaitu sepak. Berlaku satu-satu perbuatan, iaitu jatuh, tetapi tidak ada pilihan, dipanggil ittirari. Jadi sama ada perbuatan ikhtiari hak banyak berlaku ni, sama ada perbuatan ittirari adalah perbuatan Allah. Faham tak ni? Itu keesaan pada perbuatan. Dan sandar kepada pilihan kita dan perbuatan kita hanya majazi saja letak, bukan hakiki. Khalik hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah khalik hakiki yang sebenar-benar. Tapi kita dipanggil yang buat, yang menjadikan, yang begitu, yang tak ada salah, tapi hanya majazi sahaja. Jadi walaupun disandar kepada pilihan dan perbuatan kita, tetap ianya keesaan Allah pada perbuatan Allah segala-gala perkara. Ikhtiari ke ittirari. Tapi hak ittirari ni, ni ahli sunnah ke mu'tazilah ke sama je. Memang tidak disandarkan langsung kepada hamba. Sebab tidak memilih. Sebab tersepak, terjatuh, tidak memilih. Ahli sunnah sama, mu'tazilah sama, langsung tidak disandarkan kepada hamba. Maka tidak ada dosa. Tersepak, pecah kaki, tak ada dosa.
kita sabar boleh pahala wajib pula. Tapi kalau kita mengamuk, kita jadi geram, kita pun sepak satu-satu barang, kaki kita pecah, haram kita, berdosa kita kerana mencederakan diri sendiri. Hak tersepak tu pecah juga kakinya, tapi tidak ada pilihan kita, tidak disandarkan kepada hamba, maka tidak ada dosa. Adapun dia mengamuk, dia geram, dia sepak, tu ada ikhtiari, pilihan, maka ada hukum. Haram, berdosa kerana mencederakan diri. Jadi hak tersepak ittirari ni ahli sunnah sama, Mu'tazilah sama, tidak berbeza pegangan. Ikhtiari. Kita ahli sunnah wajib berpegang, itu adalah pilihan hamba. Wajib berpegang, gerak diam tu adalah usaha hamba. Wajib berpegang. Kita ahli sunnah wal jamaah. Hak ittirari ni tak ada hamba, hak Tuhan. Hak ikhtiari ni kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Jabariyah dah, hamba tak ada apa. Jabariyah ittirari, Jabariyah sama dengan kita, hamba tak ada apa-apa. Ikhtiari pun Jabariyah, hamba tak ada apa-apa pun, tak ada pilihan dan perbuatan. Itu Jabariyah. Mu'tazilah terpesong. Hak Qadariyah pula, hamba ada pilihan dan perbuatan, hamba yang menjadikan sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan jadikan di hamba. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekas sama sekali. Bahkan diri pilihan hamba, bahkan diri perbuatan hamba adalah perbuatan Allah, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah hakiki pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah, tetap qada dan qadar Allah, betul lah Jabariyahnya. Jabariyah pada hakikinya betul, tapi pada zahirnya salah, sebab dia tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Atau ikhtiari itu kena faham molek. Hakikinya memang pada hakiki, hak sebenar-benar keesaan pada perbuatan Allah belaka. Bukan hati memilih perbuatan Allah, hati terdetik pun Allah yang buat. Bukan kata gerak diam usaha perbuatan Allah, berkelip mata bergerak nadi yang tidak sedar ni pun perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah tu saja. Kita bicara bab wahdaniyah. Kita pergi pada kudrah dan iradah pula, pergi pada qada dan qadar Allah. Sekalian ada datang daripada qada dan qadar Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Berarti pilihan kita qada dan qadar, usaha kita qada dan qadar, kita tak ada apa-apa pun. Tetapi oleh kerana banyak ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, maka kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah. Itu bicara bab kudrah dan iradah pula. Hak sifat 20 tu. Hak ni memang kena ambil faham molek. Kena mati molek. Tak mati sini, tak pacok molek sini, keluarlah pahaman-pahaman yang terpesong. Kau timbul-timbul sekarang. Orang Islam lah ni, bicara orang Islam, tapi berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Lucu keesaan pada perbuatan, tidak berpegang dengan sekalian qada dan qadar Allah. Kemudian jangan kita dah tanyalah pula, dah macam mana kita? Macam mana kita? Macam mana? Macam sekarang lah. Kalau kita tidak ada apa-apa, kita macam tunggu kayu. Ini biasa orang cakap depan saya ni. Dia kata kalau gitu kok kita macam tunggu kayu. Kita kalau Tuhan jadikan tunggu kayu lah. Tuhan jadikan kita manusia, jadi manusia. Lepas tu gerak diam lah Tuhan buat. Jadi selama ni berlaku di saya, itulah perbuatan Allah. Lah. Kalau Tuhan jadikan kita ni tunggu kayu, kerah kekong lah, tunggu kayu lah. Tuhan jadikan kita manusia, maka berlakulah perbuatan manusia sekarang ni. Tapi yang berlaku tu perbuatan siapa hakikinya? Perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai peringkat kalulah hak Tuhan berlaku, saya tak mau khija lah dia kata. Tak mau khija. Dah tak ada benda, tak mau khija dia kata. Tak mau khija, tak mau khija, warna kita tak bergerak diam.
Kalau kata tak mau kerja, tak usah makan lah kata. Dah tak makan mati ya. Dah. Tak nak qada mati dah tu. Jadi pening dah. Apa tak mau kerja mana. Dah qada belaka. Hak kita duk kerja selama ni itulah qada dan qadar. Gerak diam kita itulah qada dan qadar. Pegangan. Hak duk cakap hak kita belaka, tu cakap sebab dah salah pun. Hak di hati kita, di ingatan kita tak ada perbuatan Allah, tak ada qada dan qadar. Di hati kita perbuatan kita lah. Itu hati orang awam, hati orang banyak dosa, hati orang yang lala, hati orang yang jauh daripada Allah. Tak ada salah tu. Tapi hati tu dak comel lah. Tapi tak ingat akan perbuatan Allah, tak ingat di hati akan qada dan qadar, tak ada dosa pun. Tapi berpunca daripada hati yang lala, hati orang awam. Comel ke? Comel apa hati lala. Tapi berdosa tak? Sebab tak ingat akan perbuatan Allah, tak berdosa. Yang kita kena sentiasa ingat akan Allah kan, ingat akan hukum hakam. Kita bukan ingat akan Allah sebenarnya, kita ingat akan hukum hakam, kita ingat akan pahala, kita ingat akan syurga, kita ingat akan dosa ni berat, kita ingat dosa berat ni nanti kena bakar di api neraka. Itu dipanggil ingat akan Allah, dipanggil ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita panggil ingat akan Allah dah tu. Hak tu kewajipan kita, kena ingat akan hukum hakam. Hak tu kewajipan. Mata ni nak tengok ni, hukum kata macam mana. Telinga nak guna, nak dengar ni, hukum kata macam mana. Lidah nak berkata-kata ni, kena ingat hukum kata mana kita nak kata tu. Tu hak ingatan yang wajib. Ingat akan Allah dengan makna kita ingat akan hukum hakam Allah. Sebenarnya bukan ingat akan Allah tu, ingat akan pahala, ingat akan syurga. Tu kita ingatnya. Tapi dipanggil ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tu kewajipan kita. Walaupun hati kita tak ingat akan perbuatan Allah, itu pegangan kita. Asasnya wahdaniyah. Lucu keesaan pada perbuatan, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Kalau tidak berpegang keesaan pada perbuatan. Kalau apa yang berlaku adalah perbuatan makhluk, putus adalah perbuatan pisau, berarti Allah tidak bersifat dengan istighna, tidak terkaya, tidak lepas. Dengan bahawa Allah perlu kepada makhluk untuk menjalankan kerja Allah. Lucu sifat istighna. Kalau pisau tu memutuskan, bukan Allah, maka pisau tidak iftikar kepada Allah, tidak berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Perlu apa kepada Allah? Sebab pisau sendiri boleh memutuskan. Ada ni. Mana kalau berpegang, pisau memutuskan sama ada secara infisal, secara berasing-asing, walaupun secara ittisal, dengan kerjasama dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Lucu sifat istighna Allah dan lucu sifat iftikar Allah. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Walaupun di mulut kita kata la ilaha illallah, walaupun di zahir kita rokok sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak mengaji, nak kenal Tuhan. Hak kalimah syahadah kita la ilaha illallah. Hak paling pentingnya hak bab wahdaniyah, bab keesaan. Memang saya ulang, tekan dan titik beratkan hak masalah keesaan pada perbuatan. Malam tadi tu di Masjid Gelung Bila, dia ngam-ngam bicara bab wahdaniyah pada perbuatan. Panjang dibicarakan hak berkaitan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Perkara baik, iman dan taat, perbuatan Allah. Perkara jahat, apa perkara jahat dan kita akidatun najin, kufur dan maksiat, perbuatan Allah. Perkara yang zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Perkara yang zahir daripada selain daripada manusia, perbuatan Allah. Zahir daripada manusia, zahir daripada yang lain daripada manusia, zahir daripada perbuatan binatang, perbuatan Allah.
Zahir daripada perbuatan pisau, perbuatan api, perbuatan nasi, perbuatan air, perbuatan Allah. Hanya zahir sahaja. Putu zahirnya perbuatan pisau, hangus zahirnya perbuatan api. Hanya pada zahir. Tapi kesemua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada perbuatan ikhtiari, itirari, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita Aqidatun Najin. Dan memanglah kita Aqidatun Najin tu berulang-ulang pembicaraan berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan dan juga pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Tapi kita Aqidatun Najin kita besarlah. Tapi dalam tu memang lengkap lah. Lengkap hak pembicaraan berkaitan dengan mengesakan Allah pada perbuatan dan juga hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara bab kalimah yang pertama, la ilaha illallah. Lagi daripada kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Hak Muhammadar Rasulullah tu ada anna di hadapan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan tu jadi isim anna, Rasulullah jadi khabar anna. Anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada anna, Muhammadur Rasulullah lah. Muhammad tu mubtada, Rasulullah tu khabar, gitulah. Ini mana pula Muhammadur Rasulullah. Biasa kan Muhammadar Rasulullah kan, itu ada anna di hadapan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tak ada anna ni, Muhammadur Rasulullah. Ini hak syahadah yang kedua. Erti-erti Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengaku kita. Yakni mengaku kita. Mengaku ni putuh di hati. Dia mengaku ni mengaku ni putuh di hati. Tapi kalau zahir kok mengaku ni ikrar. Kalau zahir dua kalimah syahadah, kalau kata mengaku ni ikrar. Ikrar dengan lisan dipanggil, ikrar dengan lidah. Tapi kalau pergi pada iman dipanggil tasdiq bil qalbi. Tu. Ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Ikrar dengan lidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku dengan lisan, dengan lidah. Kalau pergi pada iman, mengaku ada at-tasdiqul qalbi ni. Percaya hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengaku ni, kalau pergi kepada dua kalimah syahadah, bahagian Islam pergi kepada ikrar dengan lisan. Kalau mengaku ni pergi kepada iman, makna membenar dengan hati. Ikrar dengan lisan, membenar dengan hati. Ikrar dengan lisan bahagian Islam, membenar hati bahagian iman. Kita menunaikan segala perintah Rasul. Yang kita ikrar dengan lidah, ianya Rasulullah. Yang hati kita percaya, ianya Rasulullah. Kita menunaikan akan perintah Nabi SAW ni, dipanggil ihsan. Itu dipanggil buat dengan jawarih, dipanggil dengan anggota kita ni. Dan lidah kita ikrar mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hati pula membenarkan, mentasdikkan, membenarkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalau begitu ke, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh, buatlah. Kita pun buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, itu dipanggil ihsan. Dipanggil amal dengan jawarih, dia panggil. Ni buat dengan anggota kita ni. Itu pergi kepada ihsan. Kan kita biasa dengar kan, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, beramal dengan jawarih. Biasa tak dengar gitu.
Itu kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, dalam nasyid ada. Dalam nasyid ada, dia datangkan takrif iman. Kan gitu? Benar dengar tak? Nasyid budak-budak kalau tak silap. Iman, ikrar dengan lidah, ngaku dengan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tasdik dengan hati, ni percaya dengan hati, kemudian beramal dengan jawarih. Itu iman. Itu dalam nasyid ada tu. Itu dalam parti paridah kita dahulu sudah datang kan. Apa dia iman? Islam apa? Iman apa? Ihsan apa? Dalam kitab parti paridah. Iman dalam kitab parti paridah tidak ada ikrar dengan lidah, tidak ada buat dengan jawarih. Iman adalah at-tasdiqul qalbi faqat. Ada semua kitab. Membenar hati itu iman. Ikrar dengan lidah itu Islam. Buat dengan jawarih itu ihsan. Ini dalam kitab parti paridah. Dia kalau iman pecah 3 tu, ikrar dengan lidah, tasdik percaya dengan hati, beramal dengan anggota zahir, itu takrif iman. Itu adalah takrif iman di sisi ulama fiqh dan ulama hadis. Ahli sunnah wal jamaah. Adapun iman pada takrif definisi ulama tauhid adalah membenar hati jua. Itu iman. Sebab dalam ayat Quran dia banyak menyandarkan iman ni kepada hati. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap dengan iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang Allah tulis pada hati mereka akan iman. Jadi hati iman. Dia berkait dua ni. Ada ni. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Tak kala masuk oleh iman ke dalam hati-hati mereka. Tengok. Dia iman ni berkait dengan hati. Jadi ulama tauhid mentakrifkan iman membenar hati. Itu takrifan iman di sisi ulama tauhid ahli sunnah wal jamaah. Tapi di sisi ulama fiqh, di sisi ulama hadis ahli sunnah wal jamaah, iman 3 tadi. Ikrar dengan lidah, ikrar dengan lisan, tasdik bil qalbi, percaya hati, dan beramal dengan jawarih, kena buat. Ni kedua-dua takrifan ni betul belaka. Cuma kita kena amati sedikitlah. Kalau kita memahamkan bahawa iman syarat kena mengaku di lidah baru sah iman, iman kena beramal baru sah iman, itu bukan maksud ulama fiqh, itu bukan maksud ulama hadis, itu adalah jalanan khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab puak khawarij ni nak sah iman kena beramal. Kalau tak beramal batal iman. Tak puasa batal iman. Tak semayang batal iman. Zakat tak bayar batal iman. Dia ikut tu. Hak Nabi larang tak tinggal, Nabi larang mengupak, dia mengupak juga batal iman. Allah. Boleh tahanlah kalau mengupak batal iman kau. Baru sungguh tau. Mengupak jadi kafir, batal Islam, batal iman. Baru tak mengupak tau. Atau khawarij, bukan di sunnah. Ulama fiqh, ulama hadis, walaupun iman tu 3 tadi, ikrar dengan lidah, percaya dengan hati, lepas tu beramal dengan anggota zahir untuk sempurna iman, bukan untuk sah iman. Kena faham, untuk sempurna. Tanpa beramal, iman dia sah tapi tak sempurna. Dia gitu. Kalau untuk sah iman kena ada 3, kena beramal baru sah iman, itu bukan ahli sunnah, bukan maksud, bukan jalanan ulama fiqh, ulama hadis, bukan. Itu ada khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kena faham situ. Dan kitab parti paridah kita jalanan ulama tauhid, iman membenar hati. Jadi sini kalau kita bicara bab Islam di sini, mengaku tu ikrar dengan lidah. Kalau mengaku di sini pergi kepada bicara iman, mengaku dengan bahawa mengaku putus di hati, jazam di hati. Tu. Jazam di hati bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh jadi rasul. Tu. Ayat kita dah sungguh jadi rasul. Ini bawa ayat kampung tu. Dan benar hadisnya, benar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi?
apa khabaran Nabi benar belaka. Sama ada hadis Nabi, khabaran Nabi itu cerita perkara gaib, benar. Hadis Nabi, khabaran Nabi ada malaikah, benar. Ada barzakh, benar. Ada mahsyar, benar. Sebab apa? Sebab itu semua datang daripada hadis khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadah yang kedua. Mana kita mengaku di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi Rasulullah dan benar hadisnya dengan bahawa apa yang Nabi cerita benar belaka. Hak Nabi cerita inilah hak merangkumi malaikat, kitab dan hari kesudahan. Sebab itulah beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamat, masuk di bawah beriman dengan Rasul. Masuk di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kita nak beriman dengan malaikat yang gaib, nak beriman dengan kiamat, dengan barzah yang gaib, dengan hari akhirah yang gaib. Ambil mana kita beriman ni? Kerana kita syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kita beriman dengan Allah mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad lah yang mengkhabarkan. Ni benar hadis Nabi ni, benar khabaran Nabi ni. Nabi Muhammad lah cerita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk ngaji sifat-sifat Allah ni mari mana ni? Ini daripada benarnya hadis khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kita beriman dengan Allah pun masuk di bawah kita beriman dengan Rasul. Ada ni. Penyaksian kita Allah Ta'ala jua Tuhan. Mari dia ada penyaksian kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad lah yang bawa agama, yang menceritakan bahawa hanya Allah Tuhan yang esa. Jadi kita syahadah yang kedua tu pun dia masuk di syahadah yang pertama tu masuk di syahadah yang kedua. Apa ada ni? Sebab itulah hak berkait dengan syahadah yang kedua ni, berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sampai ke peringkat kalau mazhab Maliki hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh kafir wal iazabillah. Tidak akan diterima kembali keislamannya, tetap kena bunuh. Ni mazhab Maliki. Hina Allah, jatuh kafir wal iazabillah. Dia mengucap dengan syahadah, okey, jadi Islam semula kamu. Tapi kalau hina Nabi SAW mazhab Maliki, habis tutup buku dah. Atau macam mana dia? Dia murtad, dia kafir, wajib bunuh dia. Ni macam Salman Rushdie. Ingat cerita Salman Rushdie, orang Bangladesh. Bangladesh tak ke India? Bangladesh ke India? India. Bangladesh orang lain tak? Dia ada dua orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bangladesh tak puang tau. Laki seorang, puang seorang. Salman Rushdie India. Bangladesh tu nama dia puang. Jadi sampai ke sudah Salman Rushdie terpaksa hidup dalam perlindungan, sembunyi, berpindah. Sebab apa? Fatwa supaya dibunuh kekal. Siapa yang bunuh akan dapat hadiah. Dia mengaku dah pada satu ketika tu dia bertaubat. Dah. Mazhab Maliki tak terima dah. Tak. Bunuh. Tak. Kenapa sampai ke hina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa keras seumpama tu? Hina je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah Allah Ta'ala-nya. Sebab kita beriman dengan Allah Ta'ala ni, Nabi yang bawa. Bila kita tolak Nabi SAW, tak ada agama, tak ada. Percaya kepada Allah. Nabi mana percaya kepada Allah? Tu Yahudi Nasara tu masih lagi bawa agama Allah Ta'ala Tuhan. Lain. Yahudi Nasara lain. Tuhan ada 3 lah. Tuhan anak lah. Tuhan mak lah. Dah sama tu. Tak boleh pakai tu. Dan Yahudi Nasara masih lagi menyebut Allah Ta'ala. Dah sama. Bukan ahli kitab hak asal. Ahli kitab hak asal, bab akidah sama je. Bab akidah
Bukan ahli kitab ni, Bani Israel. Daripada Nabi Adam AS, akidah yang satu. Tanda ni. Akidah yang satu. Tak ada berubah buat akidah. Daripada Nabi Adam AS, daripada malaikat pun akidah yang satu. Mana kalau ahli kitab asal, memang akidah yang satu. Allah Ta'ala Tuhan. Tapi ahli kitab ada Yahudi Nasara sekarang. Bukan. Allah Ta'ala ni macam-macam, ada anak, ada apa. Itu bukan Allah Ta'ala gitu. Ditukar Allah dengan dia. Dia ada anak, Allah ada anak. Jadi apabila tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak biar, tak ada. Termasuk beriman dengan Allah pun tertolak lah. Sebab beriman dengan Allah, mari daripada kita percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi rasul, dan kita percaya akan sekalian hadis khabaran hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, termasuk berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, malaikat yang gaib, hari akhirah yang gaib, yang tidak boleh dibuktikan dengan mata kasar. Ilmu mana yang boleh membuktikan kewujudan Allah, membuktikan kewujudan malaikat, membuktikan kewujudan alam barzah? Ilmu mana yang boleh membuktikan? Gaib belaka. Ada sistem sekarang ni boleh mengesang kewujudan alam barzah? Tak ada. Itu gaib. Tapi yang kita beriman dengan Allah yang gaib, malaikat yang gaib, kerana kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh jadi rasul, dan benar hadisnya, benar khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk khabaran cerita-cerita perkara-perkara gaib. Ada hak maksud daripada syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Terkandung dalamnya, dalam Muhammadur Rasulullah, 9 perkara, 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil. Atas jalan ijmal, Nabi Rasul, manusia pilihan Allah, bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Mustahil ada di Rasul sifat kekurangan, nisbah seorang manusia. Itu beriman secara ijmal, secara kasar. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu secara tafsil. Sebagaimana kita beriman dengan sifat 20, itu secara tafsil. Sifat Allah, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi 4 sifat Rasul ni secara tafsir, sidik, amanah, tabligh, fatanah, secara ijmal, secara umum, secara kasar, wajib kita beriman bahawa para nabi, para rasul bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Itu secara ijmal. Wallahu a'lam.